Jom kita ulang kaji topik radioaktif. Subtopik yang terakhir yang perlu kita kuasai adalah tenaga nuklear. Okay. Nuclear energy. So untuk mengira tenaga nuklear kita perlu tahu dulu selain daripada decay, selain daripada perebutan alfa dan beta, kita ada lagi dua proses, dua tindak balas nuklear iaitu nuclear fission, pembelahan nukleus dan juga nuclear fusion, pelakuran nukleus. Okay. Apa perbezaan kedua-dua proses ni? Okay. Pembelahan bermaksud kita ada nukleus yang berat, yang nombor proton dan nombor nukleonnya besar seperti uranium. Okay. Kita pecahkan dia, split. Okay. Pemecahan nukleus yang berat, splitting of heavy nucleus. Pecah jadi apa? Pecah kepada dua nukleus yang lebih ringan dan mengeluarkan tenaga. Okay, lebih ringan sebagai contoh barium hanya ada nukleus dia 141 dan krypton 92. So lagi kecil berbanding nukleus yang ada 2, 3, 5 subatom. Okay, ada 92 proton dan bakinya neutron. So daripada berat kepada yang berat uranium bombarded by neutron, dibedil oleh neutron dan dia pecah kepada barium dan krypton. Okay, yang penting kat sini untuk tindak balas ni jangan lupa kita ada 3 elektron. 3 elektron yang transit. Sekejap lagi cikgu tunjukkan tindak balasnya dalam segi gambar rajah. Okay, so proses ni berlaku kita gunakan di nuclear reactor, okay, reaktor nuklear untuk menghasilkan tenaga elektrik. So kita menggunakan tenaga nuklear tadi, kita panaskan air, okay, kita panaskan gas. So hot gas tadi akan menjadi memanaskan air di sini. Okay, so hot gas, cool gas masuk menjadi hot gas tu akan panaskan air menjadi steam menggerakkan turbine. Okay, yang itu kita belajar dalam topik elektromagnet. Okay, menggerakkan turbine, berlaku aruhan dan terhasillah tenaga elektrik. Tapi fokus kita adalah dekat sini, dekat nuclear reactor ni. Apa perkara penting dalam nuclear reactor? Kita perlu tahu ada 2 boron, ada 3 perkara penting, boron, graphite dan juga uranium. Okay, uranium rod untuk proses untuk proses pembelahan tadilah. Okay, untuk proses pembelahan tadi menggunakan uranium. Bombard by neutron, dia pecah and then menghasilkan tenaga nuklear. Okay, apa tugas boron dengan graphite? Okay, boron ataupun cadmium digunakan sebagai control rod, rod pengawal. Okay, rod pengawal. Tujuan dia untuk menyerap neutron, to absorb the neutron, menyerap neutron. Graphite moderator, graphite digunakan sebagai moderator. Tujuan moderator is to slow down the fast moving neutron, memperlahankan neutron. Okay, kenapa kita kena kawal neutron? Sebab neutron yang berlebihan ni kalau tak kawal boleh berlaku chain reaction, tindak balas berantai. Okay, so dalam bahasa Melayunya seperti ini. Okay, so pembelahan, pemecahan nukleus yang berat kepada nukleus yang lebih ringan dibedil oleh neutron, dan rod pengawal kita menggunakan boron untuk menyerap neutron dan kita menggunakan graphite sebagai moderator untuk memperlahankan neutron. So rod pengawal boleh pakai boron ataupun cadmium. Alright. So contoh. Ini adalah contoh tindak balas pembelahan. So uranium yang besar tadi, nukleus dia, okay, nukleus yang berat, bombarded by neutron, dibedil oleh neutron dan dia pecah kepada 2 nukleus yang lebih ringan dan ada lagi 3 neutron. So 3 neutron ni kalau tidak dikawal boleh menyebabkan tindak balas berantai. Maksudnya dia akan membedil ataupun memecahkan lagi uranium yang lain, akan terhasil lagi tenaga. So kita tak nak banyak tenaga, so kita perlu kawal supaya reaktor nuklear itu tidak, orang kata apa, tidak sehingga meletup dan sebagainya. Okay, so macam mana untuk mengawal? Itu yang tadi cikgu terangkan. Kita boleh menggunakan di sini dalam reaktor nuklear control rod. Tu yang perlu korang ingat tu, siapa boleh jadi control rod? Okay, rod pengawal. Rod pengawal kita akan menggunakan boron ataupun cadmium. Dan satu lagi bahan adalah moderator. Moderator kita akan menggunakan graphite. Okay, graphite moderator. So ni contohnya dekat bahagian AC bila dia tanya manakah reaktor nuklear yang sesuai.
bahan api dalam reaktor nuklear kita akan pakai uranium. Sebab apa? Untuk proses pembelahan tadi. Okay, supaya proses pembelahan boleh berlaku. Nuclear fission. Okay, nuclear fission. And then physical state fuel tu kita dalam keadaan pepejal. Okay, dan separuh hayat dia kita gunakan uranium sebab uranium lama. 5 juta tahun. Okay, 500 juta tahun, 5,000 juta tahun lebih kurang. So separuh hayat dia lama, jadi dia lebih jimat, tidak perlu diganti dalam masa yang singkat. Boleh digunakan dalam masa yang lama, can be used for a longer time, in a longer time. And control rod sama ada cadmium ataupun boron. Graphite tadi bertindak sebagai moderator. Okay, moderator tujuan dia apa? Memperlahankan neutron, dan control rod akan buat apa? Menyerap. Okay, menyerap, absorb the neutron. Okay, menyerap neutron. Itulah yang perlu kita tahu. So perkara asas perlu tahu bila bercerita dengan reaktor nuklear dan bila kita cerita tentang proses pembelahan. Okay, ini satu contoh lagi. Ini adalah tindak balas pembelahan tadi. Satu lagi tindak balas adalah pelakuran ataupun dalam bahasa Inggerisnya nuclear fusion, fuse, bercantum. So dekat sini gabungan dua nukleus yang ringan, dua nukleus ringan bergabung menjadi nukleus yang lebih berat. Contohnya hidrogen yang proton dia satu, ringan, campur hidrogen yang proton dia satu, ringan, menjadi nukleus yang lebih berat, helium, yang proton dia 2, nukleon dia proton campur neutron, nukleonnya 3. Okay, so ini pun menghasilkan tenaga, tapi proses ni berlaku di matahari kerana tindak balas ni adalah tindak balas termonuklear, memerlukan haba. Okay. So di sini apa yang penting adalah bila menceritakan dua tindak balas ni, kita perlu tahu untuk mengira tenaga nuklear. So formula ni tak perlu hafal, diberi, akan ada di depan. Tapi yang penting korang kena tahu M di sini adalah cacat jisim dan perlu ditukar kepada kilogram. Macam mana nak tukar kilogram? Darab dengan nombor ni. 1.66 kali 10 negatif 27. Nombor ni pun akan diberi dan juga darab dengan C square. Laju cahaya kuasa 2. So nilai laju cahaya pun ada diberi dalam senarai formula di bahagian hadapan. Okay, so Einstein kata bila satu tindak balas akan ada jisim yang hilang, kita panggil sebagai cacat jisim, mass defect. So jisim yang hilang itu apa akan berlaku? Dia akan menukar menjadi tenaga. So kita darab dengan laju cahaya, kita dapat tenaga dia. Okay. So untuk bahasa Inggeris tadi, kita panggil dia mass defect. Okay. So untuk soalan melibatkan tenaga, ada 3 bentuk. Ada 3 bentuk soalan. So contohnya seperti ini jika ditanya, okay, during a nuclear fission, pembelahan nukleus yang mana? Yang uranium tadi. Nukleus yang besar dibedil oleh neutron menjadi 2 nukleus yang lebih ringan. So dia kata dalam tindak balas nuklear, tindak balas fission, nuclear fission, pembelahan nukleus, tenaga yang terhasil adalah sebanyak ini. So ini tenaga. E, energy. Dan dia tanya berapakah mass defect. Ni soalan level 1 lah. So menggunakan formula E equals to mc square. Kesalahan yang selalu berlaku, lupa square tu. Square tu lupa. So bila dia minta M, algebra, susun balik, tenaga, bahagi dengan C square. Di sini dia dah bagi dah nilai C, 3 kali 10 kuasa 8. So kita ambil tenaga dia tadi, 1.65. Darab 10 negatif 3 joule, bahagikan dengan 3 kali 10 kuasa 8. Jangan lupa square. Dan kita akan dapat jawapannya C. So ini contoh soalan level 1. Contoh soalan level 2. So diberi di sini berdasarkan persamaan tindak balas nukleus ada di sebelah, tindak balas fission reaction, tindak balas pembelahan. Yang mana? Yang uranium. Okay. Uranium dipecahkan menjadi krypton and barium. So tindak balas tu dia bagi tahu menghasilkan mass defect, cacat jisim sebanyak 0.18606 U. So apa yang perlu kita buat? Kita perlu menukar kepada kilogram. So 0.18606
tukar kepada kilogram. So kita perlu darab dulu dengan 1.66 kali 10 kuasa negatif 27 kg untuk setiap jisim atom. U ni potong. So kita akan dapat satu nilai dalam kilogram. Okey, dan nilai itulah yang kita masukkan ke dalam formula EMC square. Okey. Jangan lupa C tu diberi dekat sini. Jangan lupa kuasa 2. Alright. So contoh soalan yang sama, dia ada soalan level 3. Nombornya dia akan bagi lebih kurang nombor yang sama. Sebab proses tu, pembelahan tu selalunya kita akan pakai persamaan yang sama. So nombor dia adalah nombor yang sama. So contohnya macam ni. Okey, so contoh dalam bentuk yang ketiga adalah anda diberi jadual seperti ini. Okey. Dan anda diminta mengira tenaga nuklear. So proses dia ini selalunya dekat bahagian kertas 2, kertas 2 bahagian C ataupun kertas 2 bahagian A. Okey, bahagian B tidak ada sebarang soalan pengiraan. So contohnya di sini yang sebelah sini seperti yang kita bincangkan tadi adalah reputan alfa. Alfa decay pun ada tenaga juga. Okey, yang di sebelah kanan pula adalah nuclear fusion. Tindak balas pelakuran, okey, daripada hidrogen bercampur dengan hidrogen menjadi helium. Alright. So kita perlu mencari nilai cacat jisim dulu. So di dalam table ni diberikan jisim bagi setiap atom. So macam mana kita nak mencari cacat jisim? Adalah jisim reaktan, jisim bahan tindak balas, tolak hasil. Okey, bahan tolak hasil. Bermaksud di sebelah kiri berapa jisim radium, tolak jisim radon, tolak helium. Kita akan dapat satu nilai. So nilai itu dipanggil cacat jisim dan unit dia dalam unit U. Okay, kemudian baru kita buat yang cikgu ajar tadi iaitu tukar dalam kilogram dan darab dengan laju cahaya kuasa 2. Okay, ini sebagai satu lagi contoh. Hidrogen campur dengan hidrogen. Kita tengok sini. Hidrogen campur dengan hidrogen. Kemudian kita tolak dengan hasil. Hasil dia tolak dengan helium dan tolak dengan neutron. So kita dapat satu nilai cacat jisim. So cikgu tunjukkan contoh di sini ringkasnya. Nama tindak balas sebelah kiri perebutan alfa, belah kanan adalah pelakuran nukleus, nuclear fusion. So bila kita tolak bahan dan hasil tindak balas, kita dapat satu nilai and then kita darabkan dengan 1.66 darab 10 negatif 27. Okay, kenapa kita darabkan dengan 1.66 ni? Supaya kita nak tukar ke dalam kilogram dan kemudian kita darab dengan laju cahaya kuasa 2. So jangan lupa kuasa 2 dan ini jawapan untuk tenaga tindak balas sebelah kiri dan ini pun sama. Nilai cacat jisim tadi darab dengan 1.66 kali 10 negatif 27. Nak tukar kepada kilogram dan darab dengan laju cahaya 3 kali 10 kuasa 8 kuasa 2. So ini dapat tenaga dia. Okay, satu lagi tindak balas sebagai contoh tindak balas pembelahan. Okay, pembelahan nukleus, fission reaction, sama juga jisim uranium campur jisim neutron. Alright. And then kita tolak dengan jisim barium, tolak jisim krypton. Cuma yang perlu hati-hati adalah di sini ada 3 neutron. So jisim neutron kat bawah ni perlu didarab 3. Untuk belakang ni perlu darab dengan 3. So kita akan dapat cacat jisimnya 0.1867. So korang boleh kira sendirilah. Cuma hati-hati 3 tu jangan lupa darab. Dan nilai tenaganya 2.779 kali 10 negatif 11. Okay, disebabkan persamaan tu tak berubah kan? Persamaan dia sama je. So untuk persamaan yang menghasilkan barium dan krypton, inilah nilai tenaganya. Dan inilah nilai cacat jisimnya dalam unit U. Okay, tukar kepada kilogram. Jangan lupa tukar kepada kilogram. So itulah dia untuk tenaga nuklear. Itulah dia ulang kaji ringkas semua perkara penting berdasarkan nota ringkas ni dan juga contoh-contoh, sedikit contoh soalan SPM yang cikgu tunjukkan tadi. Semoga membantu korang untuk study last minute. Ingat, selagi sebelum kertas bermula, korang masih ada masa. So
Jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye-bye.